الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. على أن ذلك لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بدعوته وأن يبادي بها قريشا حين أوحى الله إليه أن يصدع بأمره وأن يعرض عن المشركين ولا يبالي بهم، على أن هذه الصيحة لم تذهب سدى، وقد شاء حديث الدعوة في مكة منذ ذلك اليوم، وتحدث الناس به في مجالسهم وأنديتهم، وجعلت نفوس أهل مكة تتهيأ لهذا الأمر، فأخذوا يتساءلون فيما بينهم: ما هذا الدين الذي يدعو إليه Muhammad. Kemarin dia sebut bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepung anak buah dia setelah Allah Taala bawa turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, mungkin beri inzar, beri ancaman pada keluarga kamu yang dekat. Panggil keluarga mu dekat-dekat dulu, beritahu. Mudah-mudahan keluarga mu tunggu, maka dia akan menjadi pengkalan bagi mu bertolak ke jauh, tempat yang terjauh lagi. Maka Nabi itu kita pun panggil lah. Bila panggil, maka Nabi syarah. Dalam ucapan tu Nabi tanya, kalau aku wayak ada pokok mari nak meropok kampung kita, mu percaya ke tak? Pokok ada kakak percaya ke tak? Jawab lako-lako termasuk lako saudara dia, memang kami percaya kerana kami tak pernah lagi dengar khabarmu ni pelawak, tak pernah lagi dengar khabarmu ni benda, tak lagi. Sebab tu bila merayak kata ada pokok lah. Walaupun negeri Mekah ni bukan bahasa negeri orang merokok, dan negeri Mekah ni orang hormat belaka. Tapi dia ni bercakap tu, maka kami terima. Dia Nabi dapat jawapan tegas daripada anak-anak dia bahawa dia nak baik atau apa. Maka Nabi pun ayak lah. Oh, aku nak oyak gini, aku ni Nabi. Depan kita ni ada neraka. Tidak selama-lamanya hidup kita ni macam suka ya sedap. Ada masa kita ke depannya Tuhan akan neraka. Maka kalau mu tunggu aku, mu selamat. Mu tak tunggu aku, mu pergi pergeruk lah. Bila saja Nabi yang tunjuk buah ni, maka kok saudara di sini dekat bangun, sukuh Nabi. Tabban laka alihazah jama'atana. Tabban laka sa'al yaum. Sepanjang hayatmu, kelakulah ni. Katanya kok saudara dia. Takkanlah kerana benda begini ni muka kami untuk makan tinggal, untuk tidur di kabang, untuk kecek tinggal saya, dan sahabat Muhammad. Maka Allah Ta'ala waktu ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dia sumpah Nabi, dia diri sumpah balik pada Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu cerita kita baca yang lepas. Dan alaminya pula kata dia ala anna hadha sayhatan. Tuan dia tidak kata bahawa walaupun tentang yang dia diberi oleh Abu Lahab ni begitu sekali hebat, tetapi laungan Nabi itu tidak hilang begitu saja. Ucapan Nabi, ceramah Nabi, laungan Nabi pada orang kampung dia tidak hilang begitu saja, walaupun keluarga dia tak boleh. Kerana faqad sya'a hadithu da'wati fi Makkah min dzalikal yawm. Kata dia mula daripada hari itu jadi kecil berita dakwah Nabi di Mekah. Belum daripada orang menyupuh gitu tu, Nabi siap-siap jadi rumah orang tu kan. Bila orang tu menyupuh, maka dia tidak supuh di depan Nabi, dia duduk balik ke dapat tipu dia menyupuh, di sana tiga pun dia menyupuh, mana pun dia menyupuh. Akhir sekali manusia ni, bila kedai supuh ke orang hanya, orang tahu pula berapa dia yang menyupuh sangat ni. Kamu tak nak tahu aku. Akhir sekali berita Nabi berdakwah, berita Nabi bawa agama baru ni tersebar dengan begitu sekali. Watahaddatsan nas fi majalisin wa anbiyatin. Dan orang ramai bercakap mengenai dengan Nabi ni di mana-mana tempat majlis, di mana-mana majlis dan di mana-mana anbiyah. Anbiyah ni kalau dalam tangan kelab lah. Tempat berpun kelab kita panggil apa semua sekali, semua orang bercakap belaka mengenai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulalah hati perut orang Mekah tatahayya li hadzal amri, bersiap dia untuk dengar kaum. Mana pemikiran orang Mekah, hati perut orang Mekah belum pada tak dengar apa sekau kosong. Mula daripada orang duk menyupuh dia tu, orang pakat kadang telinga berapa-berapa nak supaya kena berapa apa ni jahat berapa Muhammad. Jadi begitu pula.
Fa'akhadhu yasa'alna bainahum, maka masing-masing mulalah tanya-nanya di kalangan mereka. Mau tanya aku tanya ni. Moga bau sini. Tanya lagi mana? Ma hadzal din alladhi yad'u ilayhi Muhammad. Agama gapo gak hok Muhammad wa ayyin. Yang muka pakat sopo, dia pakat malah muda ke dia ajar gapo. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Dalam tanya-nanya dalam sopo ni tu ayat. Manusia ni ada dua pun. Ada orang yang dapat hidayah daripada aku. Dan ada orang yang dapat sesat daripada aku. Dan manusia sejak dulu siapa pendedah ni pun duk tangan ni dah. Sejak dulu siapa sekarang pun lagu ni lah manusia. Sebab itulah Quran ni dia hidup sejak zaman Nabi pakai mak. Banyak mana ayat lah Quran yang berlaku zaman Nabi, ayat tu juga berlaku pas pendedah ni. Dan manusia ni ada dua pun. Ada yang dapat hidayah, ada yang sesat. Jadi bila Tuhan bagi orang dua puak, masing-masing kita jadi kena nak masing-masing. Kena nak diri kita lah. Aku untuk puak mana? Puak yang dapat hidayah Allah Ta'ala kau puak sesat. Nak betul dapat hidayah kau tidak, pelaga yang kita kata, yang kita buat, yang kita fikir, kena kita dengan Quran. Kalau kena dengan Quran, dapat hidayah. Tak kena dengan Quran, walaupun sedang salah tu pun, tak dapat hidayah. Sesat Allah Ta'ala. فأما الذين كتب الله لهم السعادة فقد جعلوا تسللوا تباعا إلى رسول الله. Tuan kita nak kata orang-orang yang dapat hidayah dan dapat tuah daripada Allah Taala, mula daripada itu lagi dia tasallalun. Tasallalun kita panggil yakub. Kalau bawa jalan tu kita panggil tasallalun. Begitu juga kalau kita manusia nak pergi ke tempat sulit, kalau pergi senyap-senyap dari dia. Pergi senyap-senyap, kedap-kedap menyakuk. Menyakuk tu panggil tasallalun. Jadi pada orang dapat hidayah Allah Ta'ala, dia rela berjumpa dengan Nabi lalu walaupun terpaksa mengaku malam, dia nak takut orang tahu. Dia mahu orang. Tak gitu kan? Allah pelon, Allah nak dengar ceramah tu kamai susah. Yastawbihunahu amra hadha ad-din alladhi yad'u ilayhi. Semua pakat berjumpa Nabi walaupun terpaksa mengaku malam dengan tujuan nak minta penjelasan. Dengan agama ni. Agama yang muda ajak ayat Nabi Muhammad. Ayashrahuhu lahum fayuslimun. Maka Nabi nya pula bila ada dia pun dia tanya khabar, maka Nabi syarah. Nabi buat penjelasan, Nabi berucama, akhir sekali yuslimun, orang itu terima Islam. Wa amma alladhina kutiba alaihim asy-syaqa'u faqad a'radu 'an hadhihi ad-da'wah. Itu sebaliknya orang yang panggil orang yang celaka, orang yang tak nasib baik, celaka kita panggil, maka orang ini paling pun ubulak daripada agama ni. Wa aniyat basairuhum an tastabi'a bi nuriha, dan butir mata mereka itu aktif apa ni, mata tu apa ni orang panggil, mata hati mereka itu jadi buta kerana becah dengan cahaya Islam yang begitu sekali cerah. Tapi ia sepatutnya bila dia cerah juga, orang yang mata hati molek juga, terima kasih banyak pakat tunjuk lah. Tapi setengah orang itu jadi pecah. Sebab kata boleh jalan kerana pecah dia. Itu mata rusuk. Jadi sebagaimana atas dunia ni ada mata orang rusuk. Pecah ke mata kelawar ada. Mata kelawar si air tu minyak kat si. Padahal tu mata dia kelawar, kau keluar, kau gapo lagi. Hak bahasa tak boleh jalan si air ni. Hitam gapo tu. Itu bahasa pecah. Mata air naik. Tapi manusia biasa, makhluk biasa, bila tahu naik pakai jalan batu. Jadi begitu juga hati peluk manusia ni ada setengah tak boleh belok menuju pada Quran kerana becah Quran tu silau mai itu sungguh muka dia sebab tak boleh jalan. Orang panggil orang tidak betul. Dia orang yang disebut syaqi. Orang syaqi. Wa kanu fi dhalika fariqain. Kata dia dalam hak melawan Nabi ni pula bagi dua kelompok. Fariqun waqafa minha mawqifal muwada'ati wal musalamah. Ada sepuluh tu walaupun dia tak setuju dengan Nabi, tapi dia duduk sebagai orang kami muwada'ah. Muwada'ah ni maknanya tak tahu kat aku tak tahu kamu. Nabi nak cara tapi aku tak cakap apa. Tapi aku tak turut kedek, tapi aku tak enak kamu. Sebab so, falam yuqawimha wa lam ya'ud laha bisu. Maka dia tidak melawan Nabi dan dia tidak buat benda-benda kacau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak tahu, tapi dia tidak kacau. Wa fariqun waqafa minha mawqif al-'uda'i wal muharabah. Tapi ada puak lain pula melawan Nabi tawakkul dengan Nabi. Tak tahu dah sekali pelawan pula. Faja'alu
Wa qaj'alu wukdahum ay yuqawimuha wa ay yaqdu 'alayha. Maka mereka gunakan sepenuh tenaga untuk melawan Nabi, dan kalau nak hapuskan usaha Nabi. Wa kana jillu haula'i bal kulluhum min az-zu'ama wa sada. Dan kata dia, orang melawan Nabi ni kalau kita perhati dia, kalau kita baca semua ni hak bahasa orang bertakak sini. Orang bertakak, mana orang kata hak tak ada apa sekarang dia tidak melawan Nabi. Hak yang melawan Islam, yang melawan agama Islam ni hak boleh nak rasa. Hak ada fikir, hak ada gapo bertakak tinggi, hak ni hak lawan Nabi. Kenapa? Alladhina ra'au fi hadhihi da'wati qada'an 'ala siyaratihim. Kerana orang ni dah pendapat bahawa Surya Muhammad ini akan memusnahkan nama baik mereka. Dia selama kena boleh makan jasanya berala, selama kena boleh makan gaji kan ada berala, selama kena boleh makan ada gaji, ada elang kan teruk kacang ni, boleh teruk Muhammad. Habis kita bukan Muhammad bukan kaya. Muhammad ni bukan ada titis. Muhammad hanya royak syurga, royak neraka, titis tak ada. Jadi macam mana aku nak tunggu? Jadi kepada orang yang boleh makan jasa tunggu Abu Jahal, maka hak ni lah kepala pengat lawan Nabi Muhammad SAW. Ada pula kata hak yang hidup bebas merdeka, awak panggil hari-hari makan pagi, tak sakut dengan makan gaji, tak sakut dengan elang dapur semua sekali ni, kita bagi dia, kata dia. Siapa dia ajar hak balik aku tunggu. Mula aku tak ada punya diri dengan dia. Pakhlala ni tu gitulah. Pakhlala ni kalau masalah perjuangan Islam dapur semua sekali, bagi orang kata mudah tunggu. Kalau tidaknya kaca dia tua. Hak tua ni kaca sangat ni, kalau dia boleh makan jasa. Dia tunggu kaca. Jadi dia bertanya salah tak boleh. Kalau tidak berkata hak kata, dia tak dia masuk dia kata kata supaya melawan. Sungguhnya Quran dia depan zaman itu padanlah dia boleh hidup pakai anak tu. Kerana manusia zaman lo ni kan manusia Nabi serupa. Hak molek pun cara molek serupa, hak uduh pun serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni cuba nak tengok Allah kita duduk di balik mana? Balik melawan perjuangan Islam ke balik menyokong perjuangan Islam. Jadi itu kita buat Nabi Muhammad ni sejak dunia sampai ke akhir. Wa kana ashaddahum adawatan wa a'nafahum harban li Rasul Abu Jahl Ibn Hisham. Kata dia kita ni buat senaya. Orang yang paling kuat melawan Nabi dan paling sengit bermusuh dengan Nabi ialah Abu Jahal bin Hisham, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Jadi waqad kana al-akhiran jarain lin nabi yu'diyani ashad al-adha. Kedua-dua yang lalu ni iaitu Abu Lahab dengan Uqbah ni sebetulnya rumah dia berjiran belaga syariat ya dengan rumah Nabi, iaitu Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tetapi walaupun dia jiran yu'diyanihi ashad al-adha, benar-benar musuhkan Nabi habis musuh terus. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة كنت بين الشر جارين بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط. Nabi kita pernah boyak kau ini. Jangan lupa pada dia jadi Nabi. Pernah boyak kau ini. Dia kata Allah aku jam hari itu. Rumah aku duduk tengah di antara dua buah rumah. Dia kedua-dua tu jahat dua. Pertama Abu Lahab. Dia keduanya Uqbah. Kedua aku rumah aku duduk tengah. Abu Lahab di kiri. Pada sebelah. Uqbah bin Abi Mu'ayyid sebelah. Kedua-dua ni jiran, tapi aku dah kedua-dua belah kedua jahat dua. Lamanya in kana la ya'tiyani bil farus wa yatrahaniha ala babi. Kedua-dua ni dia padan usul yak kelik, busuk, lembu orang semula dia tahu padan semua dia usul kelik dia ni. Dia tak mana tak kau tangguh aku nama. Dalam zaman dia tak ada lagi dah ni. Apa dia buat ini buat ni padan. Hatta innahum la ya'tuna bi ba'd ma yatrahuna min al-adha wa yatrahunahu ala babi. Tak pada lagi usul buat kelik perut busuk, ibu ilmu busuk pada ni kita muka tangga aku. Bakal dia anak beranak dia siapa-siapa dia tipus tambah muka tangga aku. Habis kita. Doalah minta Allah Taala tutup kita, jiwa kita jangan doakan sampai dia ni. فيخرج به صلى الله عليه وسلم فيقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا. Nabi tak nak buat apa. Nabi buka pintu kek gak. Cuma tanya dia tuan-tuan semua, hei anak-anak Abdul Manaf.
Anak beranak Abdul Manaf ni anak beranak Nabi sendiri. Juga Nabi ni anak tiga baris terus yang daripada melalui Abdul Manaf juga. Anak buah aku sendiri. Jiran ke mana lagu ni. Kita ni hidup jiran. Jiran ni makna pagar. Kalau ada mendapat molek aku ni jadi pagar. Kalau mendapat molek ni aku jadi pagar. Pagar maka tadi ni tak pagar ke siapa lagu ni makna. Itu yang Nabi sebut. Nabi maknanya bercakap menyentuh mencuri hati. Tidaklah kata apa awak saya nak aku. Tidak. Ini sebagai jiran aku apa. Jiran ke mana lagu ni. Untuk nenek lagi tak lagi buat kerja jiran lagu ni. Atas kita. Semua dia berkih hidup tarik. Akhirnya Nabi sapu-sapu. Tahu sendiri. Dia menjenguk hari lebah berapa mereka tangguh. Nabi sendiri satu. Abu Talib berperis. Akhada syaikhul islami ba'da sayhati safa yartafi'u fi makkah. Ba'da an zalla khafikan nahwa 3 sinin. Atau dia mulalah suara Islam. Atau berkata-kata mulalah pengaruh Islam ni lepas pada naungan Safa, lepas pada ceramah di Bukit Safa itu, apa ni kecil di Mekah. Jadi start tiga Nabi secara terbukanya ialah Nabi buat ceramah di Bukit Safa tadi. Kalau Nabi kata terus memari pun ayat ni. Kalau ada kelompok di tegur saya kena. Itu panggil ceramah yang bersejarah bagi Nabi SAW. Ceramah tu panggil ceramah Bukit Safa. Dan masa buat itu, kalau kita di kendali Mekah, buat umrah, buat haji, sama ada buat umrah pun kita kena buat sini juga di Bukit Safa. Buat haji sama tu lah. Bila Safa di Bukit Safa tu, bila kita bersedih, bila kita berzikir apa semua sekali, kita kena ingat lah. Semua 2000 tahun hari itu Nabi aku buat ceramah sini. Dan ceramah ni ceramah sejarah. Lepas pada tu jadi geger-geger. Hak melawan, hak geger, hak menyokong tu geger. Bukit Safa tu lah. Nah. Sebab itulah kita naik ke Bukit Safa kita baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bukit Safa baik, Bukit Marwah baik adalah sya'airillah. Jadi di antara sya'airillah ialah Bukit Safa yang Nabi kita buat ceramah di situ. Mula lepas pada ceramah yang Nabi buat di Bukit Safa, mulalah pengaruh Islam meluas di Mekah. Ba'da anzalla khafitan nahwa 3 sinin, selepas pengaruh Islam ni orang panggil moyok dalam masa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun Nabi mula-mula timbul tu Nabi tidak buat ceramah secara terbuka tidak. Bukan dijumpa orang tu, dijumpa orang yang melawak umur, orang tu melawak umur, orang ni wayak, gitu wayak. Gini, bahawa dia ni Islam, dia pula Nabi kita buat usrah dalam umur. Di Darul Arqam tu, di Bukit Safa tu juga lah. Tapi tidak secara terbuka. Wa akhadha al-muslimu tahaddathu Nabi jahran ba'da an kanu tahanasu Nabi hamsan. Dan mulalah orang Islam bercakap secara jelas, secara terang, sebelum daripada dunia mereka berbisik satu sama lain. Belum pada Nabi buat ceramah cara terbuka ni orang bisik-bisik, sosik, kelik, mata betul dah. Tapi lepas Nabi buat ceramah terbuka, dan orang pun melawan cara terbuka, maka hak penyokong tu sokong cara terbuka juga. Ini pesing manusia tu begitu. Wa akhadha an-nasu yatasaaluna an hadha an-naba'il 'azim. Alladhi ja'ahum bi Muhammad. Dan mulalah orang ramai tanya menanya mengenai dengan berita pelik, berita besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita bawa Islam dan Nabi kita bawa cara terbuka. Orang ramai pun kekek cara terbuka juga. Tanya kabar dah dia. Hatta suara zalika hadith al-ghadi wal-ra'ih fi Makkah. Hingga katanya berita mengenai Islam ini jadi buah mulut ghadi, ra'ih. Rabi ni maknanya orang turun dulu balik pagi nak buat kerja. Ra'ih ni orang balik daripada dusun merah pandang aku balik ke balik kan. Mana balik pagi orang di Kedah pun kecik habis tu. Balik Kedah orang kecik hak Islam. Jadi contoh Islam. Ilmu Islam. Wada'an nasi tahaddatsu Nabi fi majalisim al-khassah wal-'amah. Dan orang mulai bercakap dalam majlis-majlis, baik itu majlis anak beranak atau majlis secara umum. Kedai kopi, dalam kedai mana, tuduyutihim wa andiyatihim, baik di rumah, baik pun tempat telefon dan kelab-kelab apa semua sekali. Wa fi awqati jiddihim wa lahwihim. Dan ketika orang buat kerja ataupun ketika bergerak, ketika main. Balik time bila minit tangan kecil, masuk juga kecil dakwah Nabi. Dan dalam masa kita cakap berunding berapa pun Allah cakap juga mengenai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syughlihim wa faraghihim, masa buat kerja, masa kosong, wa safarihim wa iqamatihim, masa belayar, masa duduk kampung, semua menjadi buah mulut bagi bagi orang ramai. Setelah Nabi kita buat ceramah depan orang ramai, dan orang tentang dia pun tetap cara terbuka. Maka setelah itu nanti reaksinya melawan pun menyokong kita cara terbuka juga. Mulalah orang-orang yang tertindas. Bagi dia orang tertindas
iaitu hamba, baik lelaki baik perempuan, orang miskin, orang fakir, orang miskin, orang apa kita kami, orang miskin, orang fakir miskin kafir ni, wa minal atba', dan daripada orang jadi tok turu, wal mawali, dan hamba-hamba pekat bawah ni, yastami'una ila anba'i. Semua sekali masing-masing pakat nak dengar apa berita lepas pada ni, lepas pada ceramah hari itu nak ceramah riana pula, lepas pada ceramah hari itu nak ceramah riana pula. Ni jadi buah mulut orang nak dengar berapa dia sebenarnya perjuangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faitanassamuna minha rauhal amal yahubbu alaihi. Maka bila orang ni dengar ceramah-ceramah Nabi, orang itu terasa segar, seakan-akan angin barak bertiup, supaya basah menyentuh kulit dia, menyebabkan dia menjadi segar megah. Kerananya dalam Islam ni dia wayak benda yang kalau kita dengar kita rasa naik semangat sungguh. Orang zaman kau suka juga orang zaman dia ni buat mana kaya buat dah pula orang itu tenaga orang miskin. Toke-toke dia ni kalau tidak kerana ada peraturan tertentu, dia tinggal gaji habis murah, dia tujuan nak dapat manfaat habis banyak, guna duit yang habis sikit untuk mendapat manfaat, untung dia habis banyak. Itu ciri orang kapitalis. Dia benda ni berlaku ribu-ribu tahun dah, bukan sekat mari daripada Eropah dah, ribu-ribu tahun. Jadi orang Mekah ni dia mempergunakan hamba abdi, orang miskin, orang fakir ni memperguna untuk manfaat pada dia. Islam mari rakyat tidak boleh kita buat kanak kat orang, tidak boleh buat nyak-nyak kat orang. Satu maknanya juga orang nyak-nyak tu akhirat kelak punya atas umat neraka. Dan kita orang yang miskin dapat ni kalau kita duduk jendah Ta'ala tu kita dapat syurga. Benda lagu ni menyebabkan orang miskin ni seronok dengar, menyebabkan orang jahat tu selalu turut dengar. Nanti dia pakai dia dah tu lah. Kita rakyat gawa yang rasuah, gawa tipu duit saja, 10% pun komisi atas muslimnya, orang jahat, orang nak masuk neraka. Endahlah serabut dengar. Kalau banyak dia boleh komisinya ni dia ada projek atas sekali ni. Jadi bila lagu ni orang ni lah buat melarang, buat kapal ni dia benar nak rakyat melagu juga. Jadi serabut kat mana dia. Ayat bi'awun fi hayatin afdala min hadil hayat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peluang pada fakir miskin ni untuk dapat hidup, merasai hidup yang lebih baik, yang lebih stabil daripada hidup yang ada dalam itu. Hidup kapitalis ni, hidup yang memusnahkan orang. Tapi Islam hidupnya cara adil, maka menyebabkan orang miskin-miskin ni berasa bila lagi lah nak dapat hidup orang panggil hidup adil keadilan. Wa fi manzilatin aqrama min hadhil manzilah, dan dalam taraf yang lebih mulia daripada taraf yang ada saya. Faqad kanu ya'ishuna fi ghamlatil ihmal wa zulm. Kerana orang fakir miskin Mekah itu hidup dalam lubuk kebiayaan dan lubuk kezaliman. Orang itu dianiaya dan dibiar hidup dia yang tidak ada pembela, ibarat orang hidup dalam lubuk mana? Lubuk kezaliman dan lubuk kemiskinan. Taj'aluhum akhaffa darajatan min al-hayawan al-a'jam, menyebabkan fakir miskin hidup lebih rendah daripada binatang kaki kita. Wa yaqduna ayyamal hayati maghmurina makmuri, dan Allah itu menghabiskan masa hidup mereka dengan keadaan maghmur maknanya miskin, makmur tertindus. Orang tak peduli ke dia, orang tak ambil pada kerja dia, orang tidak boleh nasib dia. Itu kebiasaan hidup masyarakat Mekah zaman jahiliah. Murghamina ala an yaqbalu 'aisata adh-dhull wal bu'si hatta yamutun. Mereka itu dipaksa terima hidup hina dan hidup miskin hingga tak mati. Hidup dah boleh makan. Supaya bila memakan banyak ni, sedar dan boleh waktu dia kat tu boleh. Begitu duduknya. Kekayaan, aku pun. Hanya jadi kalian. Ini cara hidup jahiliah itu. Fahum yaqta'una ayyamahum bila amalin wa raja. Mereka itu menghabiskan umur mereka dengan tidak ada sebarang hayatan untuk dapat pembelaan sampai ke akhir. Wa ya'ishuna wa yamutuna siyan-nasiya. Waktu dia hidup baik serupa dengan waktu dia mati, iaitu orang tak kenal dia gal. Nak kenapa dia miskin? Bila miskin ilmu tak ada, bila ilmu tak ada, tak duduk keadaan kebiayaan, jahil tu dapat semua sekali. Ini tiga perkara penyakit yang terkenal di muka dunia ni. Al-faqru wal-jahlu wal-marad. Apa? Jahil, menyakitkan. Ini tiga perkara ni menjadi kebiasaan bagi rakyat yang tertindas di bawah kejahilan. Apa yang di bawah kejahilan? Di bawah pemerintahan yang bukan pemerintahan Islam.
Ka'annahum saqatul mata'a fi hadzal wujud, seakan-akan mereka itu serupa dengan saqatul mata'. Saqatul mata' ni mana benda tu rega. Sebab kita beli susu kan, ambil susu, kopi itu walau belah mana comel, belah mana tak boleh tak pin. Jadi sebagaimana kopi susu walau belah mana comel, kotak sekut walau belah mana comel, gapo kata orang lepas, itu tidak manusia biasa. Lepas dia sebagaimana kotak orang tak pakai. Kenapa? Kerana mu ni tak ada fikir, tak ada gapo, mu duduk begitu. Itulah kerana hidup manusia zaman dulu. Jadi Nabi SAW mari riwayat bahawa manusia adalah para suka. Sama-sama jadi pada tangka belaka, anak-anak tu ada belaka, tak ada lebih ni atas tu kata orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Mana-mana yang bertakwa ialah orang yang tidak banyak nak ke orang. Orang yang tidak waktu nak ke orang. Orang tidak menipu orang, itu yang kami orang takwa maknanya. Orang lagu ni daulah yang jaga. Lain pada tu semua sekalinya karut semua. Jadi sukalah orang jahil dan sukalah orang yang selama ini ditindas. Dan sebab yang menang tokoh-tokoh belaka, maka tokohlah hak melawan Nabi SAW. Keluar hadis segala rakyat bawa dia untuk melawan Nabi. Faja'ahumul Islam bimabadi'il qawimah. Maka Islam bertemu dengan mereka membawa mabda' yang betul. Dia tengah-tengah begitu Islam lagi. Membawa apa? Membawa prinsip yang qawim, yang betul. Liuntahum min zalikal ya'tul qatil, untuk melepaskan manusia-manusia jahil daripada peras yang panggil mencekam hidupkan mereka. Orang itu kalau tidak kerana Islam, pakai itu hidup gitu je. Hidup tua gitu je. Tua kerana jadi khali, mati dia jadi khali orang sama-sama. Dijajah oleh orang, dikilah oleh orang, ditipu oleh orang sama-sama. Wa yaftahu lahum babal amali fi hayatin ukhra ba'da hadhihi al-hayah. Dan Islam membuka ruang kepada fakir miskin yang tertindas, membuka pintu untuk mendapat hidup yang lebih baik lepas pada hidup lain. Islam beritahu selain pada hidup dunia ni ada hidup sanadi, namanya hidup akhirat. Pada orang tertindas di muka dunia ni, dia akan jadi kaya raya di akhirat ni. Pada orang yang melawan, orang jahat ni, akhirat dia dapat balasan yang baik di akhirat ni. Maka sedarlah orang, dan bersemangatlah orang. Kuat mana semangat orang ni, semua itu pula semangat orang tu, untuk semangat orang jahat tu, untuk apa namanya, untuk tukar juga. Fi hal adalatul mutlaqah allati la zulma fiha. Di akhirat kelak kamu akan bertemu dengan keadilan mutlak yang langsung tidak ada kezaliman lagi. Wa fi hal jazaa'ul haqqul ladzi la syakka fih. Dan di akhirat kelak pembalasan yang benar yang tidak ada ragu lagi. Atas dunia ni kalau orang buat baik, kalau buat baik tu kadang-kadang orang tidak kenal. Kalau buat jahat pun kadang-kadang orang tidak takakmu. Kenapa? Mu anak besar, kalau mu gaji banyak, kalau kita harus tu orang tak banyak takakmu, tak banyak. Orang panggil tak makan sana, kata orang sekarang, mu yang berhormat, mu menteri, berapa orang sana, berapa orang tak sana ni. Akhirat kelak tak ada Tuhan ni. Tak ada pasal belok beling, tak ada. Geting ketak tak ada. Semua lupa belaka, manusia tu hebat daripada keadaan belaka, dan sana sekolah belaka, maka akhirat kelak kezaliman, orang jahat akan dibalas jahat, dan orang yang baik akan dibalas baik kebaikan. Ini ajaran Islam pada manusia yang menyebabkan manusia reti hak mana hak baik, hak mana hak uduh. Hak baik kalau siapa hak uduh kan ni, kena penting. Wa fiha as-sa'adatu ad-da'imatu allati la inqita'a laha. Dari akhirat kelak kebahagiaan yang berkekalan yang tidak putus-putus. Wa hawwana 'alaihim amr al-hayat ad-dunya wa ma yulaquna fiha min shiddatil 'aish. Islam ni memperlekeh, tunjuk lekeh hidup dunia. Wa ma yulaquna fiha min shiddatil 'aish wa qatil zulm. Dan bala-bala yang menimpa mereka, walau bagaimana zalim, walau bagaimana sengit yang hidup di muka dunia ni, akhirat kelak akan diberi balasan baik. Ini ajaran Islam kepada manusia. Fama hiya illa fatratun qasiratun yastati'u al-mar'u an yahtamila fiha ma yu'ani fi al-mashaqqa min al-mashaqqa. Islam beritahu bahawa dunia ni sekejap. Walaupun 50 tahun, banding dengan akhirat juta-juta tahun yang tak berhabiskan ni, maka 50 tahun ni sisi. Oleh yang nikah, lah sudah. Tak, kalau ada susah payah, sabar. Sabar-sabar, maka bukan mana duduk saja, tak lawan. Lawan, juga, lawan juga. Kenapa? Hidupnya di muka dunia sekejap je. Walaupun sebut 50 tahun, walaupun sebut 100 tahun, kalau banding dengan akhirat yang tidak berkesudahan ni, maka hidup di dunia saja sekejap. Lah sekejap. Lawanlah kezaliman, lawanlah kejahatan, lawanlah penipuan, walau bagaimana tentang yang menipumu, lah sudah. Kenapa? Satu masa kelak kamu akan jadi kehidupan yang begitu sekali bahagia dan tidak ada tamatnya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya.
hatta yaqida ila al-hayatil aminatil mutmainnah. Ayastamti'un bima fiha min as-sa'adati ad-da'imah. Maka manusia akan dapat bahagia akan seronok kerana akhirat kalau akan lebih bahagia yang berpanjangan. Wa kullu ma yabdhuluhu thamanan li hadhihi da'wah an ya'mura qalbahu bil iman billah. Dan apa yang perlu kamu bayar juga, apa yang perlu kamu buat sebagai juga untuk dapat bahagia besok, ialah kamu mesti isi hati ini penuh dengan iman Allah Ta'ala.